Nak tanya. Nak tanya. Nak tanya Ustaz Nuzhan. Hari ini kami akan ke Masjid Jamia Ar-Rabita untuk bertemu dengan Ustaz Nuzhan. Seorang pendakwah yang semakin dikenali ramai menerusi Danun Production, Podcast NGO dan banyak lagi. Ingin tahu? Jom ikut kami. Bismillahirrahmanirrahim. Perlukah saya pakai bahasa baku? Tak perlu. Memang secara peribadi saya lebih selesa dengan penggunaan bahasa Melayu, dan saya rasa bila apa yang kita selesa, apa yang kita jiwai, itu akan menyerap kepada mereka yang mendengar. Kerana dakwah perlu bukan hanya tutur bahasa yang sopan, yang tersusun, tapi dakwah perlu lantunan hati. Jadi lantunan hati itu diterjemahkan dengan cara kita berfikir memang dalam bahasa Melayu. Itu secara peribadi. Kedua, secara akademik mungkin yang boleh saya sebutkan, wacana agama ni, agama pasal kita sebut tentang dakwah, wacana agama selalunya bahasa Melayu, penyerapan budaya Arab dan bahasa Arab. Contohnya perkataan ikhlas, ridha, taqwa, semua perkataan yang mula daripada huruf Z, umpamanya daripada bahasa Arab. Zaitun, zamrud, zakat, zina, semua Zimbabwe bukan okeylah, saya main. Jadi perkara-perkara itu yang buat kita selesa untuk menyampaikan dakwah dalam bahasa Melayu. Kebaikan tentu, pandangan saya peribadi, kebaikannya kita dapat melestarikan budaya. Kerana bila kita dah guna bahasa Melayu, dah baca, dah selesa, dah sampaikan, dia secara tak langsung dia akan membuat kita appreciate, menghargai budaya kita. Sikap, kita boleh faham adat dan budaya lebih baik, dan kita boleh appreciate, boleh hargai. Perkara-perkara ini buat kita lebih menghargai. So, itu satu kebaikan. Kebaikan mempelajari bahasa Melayu bukan hanya melestarikan bahasa ibunda, tetapi membuat kita lebih menghargai sejarah Melayu juga. Sejarah Nusantara. Kita berada di lingua franca Nusantara. Apabila kita tahu sejarah kita, secara tak langsung dia buat kita ada satu keyakinan nak menghadapi kehidupan ni. Seperti itulah kalau kita kenal sejarah Melayu kita, kita akan lebih mudah untuk menerima nilai-nilai yang baik. Okay. Ketiga, aduh. Kalau saya dalam setting ataupun dalam satu suasana yang interview mengenai bahasa Melayu, secara automatik saya akan cuba sedaya upaya untuk berbual dengan bahasa Melayu yang baik. Tapi kalau saya bersama teman-teman, apatah lagi dalam podcast di mana mereka suka yang tidak berpura-pura, sesuatu yang digunakan sebagai bahasa harian, bahasa pasar, selanga-selanga yang kita katakan kita gunakan dalam kehidupan seharian, tentu berbeza. Apabila kita bersama orang yang lebih tua, tentu berbeza. Apabila kita menyantuni para tetamu, berbeza. Apabila kita dalam kelas dakwah dengan yang senior lain, dengan anak remaja muda lain, dalam majlis pernikahan lain, dalam majlis kenduri, tahlil arwah, tentu beza lagi kan. Dalam talqin lain, khutbah lain, kuliah lain, syarahan lain, kelas lain. Jadi memang berbeza. Selalunya saya bila gunakan bahasa Melayu, bila saya lihat audience yang mendengar tu, konten yang ada tu lebih sesuai untuk disampaikan kepada bahasa Melayu, dan saya rasa audience yang mendengar tu ataupun para pembaca tu merupakan generasi yang lebih senior. Bila cakap tentang akhirat, saya suka perkataan tu. Kerana merupakan audience yang 30-an ke atas, mereka lebih menghargai mungkin. Tapi kalau kita cerita tentang trend zaman kini, saya lebih suka bahasa Inggeris, bukan hanya kerana audience, kerana kita pun mudah untuk articulate, untuk menyampaikan konsep tu. Saya rasa itu yang saya gunakan. Dan okey, yang keempat, kalau bagi saya untuk keluarga, kerana keluarga saya menggunakan bahasa Melayu, jadi tiada banyak cabaran. Tapi cabaran mungkin kepada urusan seharian, mungkin kalau kita
kita nak berinteraksi bersama masyarakat lain. Kalau masyarakat senior, saya rasa tak ada masalah. Walaupun mereka merupakan orang yang bukan Melayu. Walaupun bukan Melayu, saya kira mereka kadang-kadang fasih berbahasa Melayu ketimbang dengan anak muda orang Melayu zaman sekarang, kerana mungkin persekitaran mereka bercampur dengan orang Melayu di kampung. Kalau kita pergi pasar je umpamanya sekarang kan, kita akan lihat walaupun bukan bangsa Melayu, mereka fasih menggunakan bahasa Melayu. Jadi itu kalau dimaksudkan seharian tak ada masalah kepada yang senior. Tapi kepada yang belia, remaja, yang anak-anak muda, di situ kepenggunaan mereka mungkin terbatas dari sekolah, bacaan, apa yang mereka lihat, dengar, trend muzik, sehingga apabila kita nak sampaikan satu konsep ataupun satu istilah, mungkin kita perlu menerangkan lagi secara detail sehingga mereka dapat menjiwai perkataan-perkataan tersebut. Kalau kita sebut, contoh umpamanya kita sebut perkataan ikhlas. Jadi kalau orang dulu kita kata jujur, ikhlas, dia faham. Tapi kalau sekarang ikhlas kita kena terangkan lagi. Ikhlas tu mengharapkan segala-galanya yang Allah pinjamkan untuk dikembalikan kepada Allah. Contohnya. Jadi kita tak boleh cakap saya ikhlas. Kadang-kadang orang salah faham. Ikhlas tu ada spektrum yang berbeza kan lagipun. Jadi itu satu cabaran. Okey. Macam dah tua gitu rasa bacanya. Rasa macam hang tua pula ni nak sebut ni. Nasihat saya yang sejujur-jujurnya, pelajari semua bahasa. I really believe it shapes how the way you think when you study a certain language. Dia akan membentuk minda kita, pemikiran kita, cara kita berfikir. Ada pemerkasaan kepada diri bahawa kita perlu lihat siapa diri. Imagine, bayangkan kamu tahu segala-galanya dan itu penting untuk tahu semua, tapi kamu tak tahu diri kamu. Dari mana asal, bagaimana dulunya orang Melayu, kemajuannya apa, cara berfikir mereka bagaimana. Daripada jawapan Ustaz Nuzhan, kami dapati bahawa Ustaz banyak kaitkan penggunaan bahasa Melayu dengan jati diri seseorang, sentuhan hati dan juga budaya. Ia menunjukkan bahawa Ustaz menggunakan bahasa Melayu bukan sekadar bahasanya sahaja, tetapi beliau juga menitik beratkan aspek-aspek yang lain, yakni juga dilakukan oleh guru bahasa Melayu. Jadi saya rasa itu adalah satu aspek yang menarik. Sebagai seorang guru Melayu, saya kagum dengan bagaimana Ustaz begitu mementingkan penggunaan bahasa Melayu dalam dakwahnya. Ini bermakna bukan sahaja tugas seorang guru, tapi juga setiap anggota masyarakat yang memainkan peranan dalam melestarikan bahasa Melayu. Guru, ibu bapa, ustaz, semua penting dalam melestarikan bahasa Melayu. Ustaz Nuzhan juga mengatakan bahawa apabila beliau melalui cabaran apabila hendak menyampaikan khutbah beliau atau dan syarahan beliau kepada generasi muda, kerana generasi muda merupakan sebuah generasi yang lebih serasi dengan bahasa Inggeris, dan Ustaz akan mengambil masa yang lebih lama untuk menyampaikan satu konsep dengan kosakata yang lebih mudah untuk generasi-generasi yang ini. Ataupun beliau juga harus membuat pengalihan kod, iaitu kod switch dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris supaya boleh mendekati generasi muda dengan lebih mudah. Jadi berdasarkan perkongsian Ustaz juga, beliau katakan yang penggunaan bahasa Melayu itu berbeza mengikut keadaan, dan kami juga setujulah dengan apa yang dikatakan oleh beliau, kerana kita tahu lain keadaan ataupun lain situasi mempunyai laras bahasa yang lebih khusus ataupun yang sesuai dengan keadaan tersebutlah. Jadi sebagai seorang guru juga, apabila kita berbual di dalam kelas dan apabila kita berbual di dalam bilik guru, tentunya laras bahasa yang kami gunakan adalah lain. Jadi contohnya seperti slangan yang digunakan, cara sebutan dan sebagainya. Nak tanya, dah tanya.